Bila kita sudah mencapai umur 60, kalau kita mengikut cara yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau sudah sampai umur 60 masih lagi Quran tak boleh baca lagi, fardu ain masih lagi kabur-kabur lagi, ke masjid masih tak buat lagi, majlis ilmu masih tak datang lagi, ustaz-ustaz masih tak dikenali lagi, pengurusi surau tidak dikenali lagi, orang surau tidak dikenali lagi, hati kita tidak terpikat untuk melakukan amal ma'ruf nahi munkar lagi, tak didik isteri lagi, tak didik anak lagi, tak didik diri sendiri lagi. Dan sampai umur 60 tahun bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, haji itu menyebutkan kita tidak ada alasan di sisi Allah. Tak ada alasan. You have given so much in terms of years, in terms of months, in terms of days, in terms of weeks, for you to do things that need to be done as a Muslim. Apa dia? Cari ilmu sebagai seorang Muslim. Berapa orang di antara kita, saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya diri saya sendiri, berapa orang dalam bulan lepas kita hadir dalam majlis ilmu agama? Berapa orang, berapa kali kita hadir dalam bulan lepas duduk dalam majlis fardu ain? Berapa hari kita dalam masjid dalam bulan lepas, sepanjang bulan lepas, 30 hari dalam bulan lepas, kita mengenali seorang ustaz yang bercerita tentang agama kepada masyarakat. Berapa hari kita dalam masa 30 hari yang lepas, kita bawa isteri dan anak-anak duduk dalam majlis ilmu, sama ada di masjid, sama ada di surau, sama ada di madrasah, di mana-mana. Sebab saudara-saudara, kita mesti menggunakan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, saya nak buat simple calculation. Dalam masa 60 tahun tuan-tuan hidup, saya nak convert 60 tahun tu menjadi berapa jam? How many man hours you have been allowed by God to live in this world for 60 years, converting it into man hours? Berapa banyak jam sudah kita hidup dalam dunia ini? Saudara-saudara, satu hari 24 jam, satu bulan 30 hari. Dari segi jam, satu bulan tuan-tuan sudah hidup 720 jam. In a month, you are allowed to live in this world. God has given you time sebanyak 720 jam dalam masa satu bulan. Dalam masa satu tahun, 720 jam kali dengan 12 to make it a year. Kita sudah hidup 8,640 jam. Hasan Ali sudah hidup within 1 year. I have been allowed by God to live in this world for 8,640 man hours. Okey, kalikan tuan-tuan, 8,640 jam dalam masa satu tahun, tuan-tuan dalam masa 12 dalam masa 8,640 jam dalam masa satu tahun kali 60 tahun, kita sudah hidup 518,400 jam. Technically, you have spent a life in this world in 60 years. In terms of man hours, you have been living in this world for 518,400 man hours. Tuan-tuan sudah hidup 518,400 jam. Tetapi yang begitu banyak jam, 518,400 jam dalam masa 60 tahun kita hidup, kenapa tak boleh baca Quran? Now, saya ada sahabat, seorang ustazah yang ikut dalam program, saya berikut program dia, ikut program saya dalam media sosial. Dia berkelulusan masters dalam Al-Quran. Masters dalam Al-Quran ustazah ini daripada Universiti Al-Azhar di Mesir. Balik ke Malaysia, the last 7 years, dia menubuhkan Academy Al-Quran. Academy Al-Quran, meant for adults. It is not meant for children, it is meant for adults. This one of the few in Malaysia institution macam ini, Al-Quran, Academy Al-Quran, khusus untuk orang dewasa. Apa dia bagi tahu saya, tuan-tuan? This is for 7 years experience. Dia kata yang datang kebanyakan umur 60, 70, 80. Apa dia kata lagi? Daripada umur 60, 70, 80 tu sebahagian daripada mereka huruf pun tak kenal. You have been allowed by God to live in this world for 5,400 jam.
And yet we are not able to recite Al-Quran. We are not able even to recognize huruf dalam Al-Quran. We are not able even to pronounce makhraj huruf. Makhraj sebutan huruf ikut makhraj yang betulnya pun tak mampu. Berapa ramai tak boleh sebut ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak betul. Bukan ha. Alhamdulillah. Bukan alamin, bukan hamzah, bukan alif, ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Saudara, 518,400 jam ha tak boleh sebut, ain tak boleh sebut, dha tak boleh sebut, dha tak boleh sebut. Saudara, itu saya nak katakan itu asas-asas Quran, asas very very basic. Macam mana cerita tentang fardu ain? Fardu ain tuan-tuan ada 4 kolom dia, ada 4 kolom dia, ada 4 tiang dia. Aqidah, syariah, akhlak. Aqidah, syariah, akhlak. Let me pose simple question to you. As far as aqidah is concerned, how many of you and your children, you and your wife menuntut ilmu mengenai aqidah, usuluddin, ilmu mengenai tauhid, ilmu mengenai menganalisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setahun pun tak habis belajar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 10 tahun pun tak habis belajar apa dia ruh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi manusia yang mempunyai akidah yang tepat. Macam mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai alat kita mendekati Allah dan mendekati Rasulnya. Bagaimana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah membentuk pribadi yang namanya pribadi mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman macam saudara, orang iman macam saya bila disebutkan nama Allah. Bila disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa dia rasa tuan-tuan? Gemetar jiwa dia, gemetar badan dia, takut dia, berpeluh-peluh dia kerana dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut bila disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tidak mampu mengagung membesarkan Allah bila perkataan itu disebutkan kepada kita. Saudara, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setakat mana kita sudah betul-betul aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Saudara naik saksi macam mana? Do you know a person named Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Do you really know him? His inside and his outside? Do you know him? Daripada pendekatan-pendekatan yang dikatakan pendekatan di luar dalaman, di luar, pendekatan exogenous, endogenous of a person called Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita beramal dengan amalan Nabi? Sudahkah kita sunnah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah kita tuan-tuan dapat menggambarkan rupa bentuk Nabi Muhammad daripada kepalanya sampai kakinya? Sudahkah kita dapat memahami message Nabi Muhammad? Sudahkah kita tahu dalam khutbatul wida, dalam khutbah terakhirnya, apa mesej terakhirnya kepada saya, kepada isteri saya, kepada anak saya, kepada keluarga saya, kepada masyarakat saya, kepada negeri saya, kepada negara saya? Mesej terakhir khutbatul wida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita tahu Nabi Muhammad itu ahli perang, ketua perang, panglima perang? Sudahkah kita tahu Nabi Muhammad itu ketua keluarga, ketua masyarakat? Sudahkah kita tahu Nabi Muhammad itu tuan-tuan suami yang terbaik, ahli keluarga yang terbaik, pemimpin keluarga yang terbaik? Saudara-saudara, itu akidah. Yang kedua, the pillar, second pillar is syariah. Syariah yang mudahnya ialah fiqh. Fiqh tuan-tuan, bersuci. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, macam mana menyuci najis mutawassitah? Tak boleh jawab.
Macam mana? How do you do the cleansing of a najis called najis mutawassitah? Macam mana? Basic. Ini basic fardu ain namanya fiqh. Basic fardu ain namanya bersuci. Basic fardu ain namanya bagaimana kita menyucikan diri tuan-tuan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, saya dah tanya pula tentang, saya dah tanya banyak kali, saya tanya, sudah 40 tahun saya bersyarah, saya tanya di masjid, saya nak tanya surah, tak boleh jawab. Berapa ada 3 kategori najis? Tak boleh jawab. Saudara-saudara, itu basic. Ambil pula tuan-tuan tentang akidah, syariah, akhlak. Ambil akhlak. Akhlak ni tasawuf. Saudara, apa dia sifat-sifat mazmumah? Apa dia sifat mahmudah? Saudara, ada berapa sifat mazmumah? Saudara, ada berapa sifat mahmudah? Macam mana nak menggugurkan sifat mazmumah? Macam mana nak menambah sifat mahmudah? Saudara, this is total within the realm of akhlak. Jadi tuan-tuan, fardu ain, akidah, syariah, akhlak. Tuan-tuan dah hidup 518,400 tahun, 400 jam, 518,400 jam, tapi akidah pun, tapak akidah pun belum ada lagi. Tapak akidah tak kuat lagi. Tapak akidah tak firm lagi. Tapak akidah tak strong lagi. Yang kedua, tapak syariah. Tapak syariah tak strong lagi. Ilmu syariah tak strong lagi. Amalan-amalan syariah tak strong lagi. Isteri tak mengamalkan lagi. Anak tidak mengamalkan lagi. Keluarga terdekat tidak mengamalkan lagi. Yang ketiga akhlak. Akhlak. Sebagai suami akhlak. Minum-minum lagi. Judi-judi lagi. Womanizing lagi. Kelab malam lagi. Dangdut lagi. Inilah yang kita kena fikir, tuan-tuan. Pada akhirnya, saya ingin menyebut tuan-tuan insyaAllah. Di luar tuan-tuan insyaAllah, apa yang saya sedang usahakan sekarang ialah membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan keluar nanti dapatkan ini tuan-tuan. Sedang dibangunkan, sedang very active now in the process of building. Di Kampung Lebu, Bentong, Pahang, Darul Makmur, daripada sini exactly 45 minutes. Tanah 7 ekar tepi jalan sedang dibangun. Masjid sedang dibangun. Tempat kediaman sedang dibangun, asrama-asrama sedang dibangun, blok pentadbiran sedang dibangun, fasa 1 menelan belanja 13,8 juta ringgit. Semuanya dibangunkan atas nama wakaf. Tanahnya wakaf, pembangunannya wakaf, semuanya. Tuan-tuan dapatkan ni, bacalah tuan-tuan. Apa yang saya nak cadangkan tuan-tuan? Dekat sini tuan-tuan nampak, insya-Allah dekat sini ini ada nama sijil wakaf tunai. Kat sana ada kita punya table. Sijil wakaf tunai tuan-tuan. Saya cadangkan untuk hari Jumaat ini, untuk mak dan ayah, untuk diri, tuan-tuan ambil 4 keping kat sini tuan-tuan. 1 keping wakaf untuk diri, 1 keping wakaf untuk isteri, 1 keping wakaf untuk mak, 1 keping wakaf untuk ayah. Manalah tahu ketika ini mak dan ayah yang telah pergi bertemu dengan Allah dalam alam barzah sedang terseksa di alam barzah. Saudara, bantu mak dan ayah yang menjerit-jerit di alam barzah, yang menangis di alam barzah, yang merintih di alam barzah. Bantu mereka tuan-tuan. Wakafkan helai-helai ini untuk mereka, supaya Allah Subhanahu Wa Taala meniadakan, mengurangkan dan melucutkan langsung tuan-tuan balasan siksaan kepada mak dan ayah yang tuan-tuan sayang, tuan-tuan cinta dan sebagainya. Tuan-tuan, ini ada di luar. Kita nak bangunkan tuan-tuan. I really hope tuan-tuan, earnestly hope, please do read this one. Take this one, read this one with your family, with your wife, your children, tuan-tuan. Tuan-tuan, bantulah. Kami jalankan ini untuk wakaf, dan wakaf untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah. Satu-satunya di Malaysia, mungkin di dunia, tempat orang datang kat situ nanti bila siap 2026, bulan Mac akan siap 2026. Boleh masuk dah. Orang Damansara Perdana boleh masuk dah nanti. Apa ceritanya? Semua program, ada 7 program. Semua program menghala kepada mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Program A, mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Program B, mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Program yang ke-7, mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama programnya mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situlah dilatih fardu ainnya, fardu kifayahnya, akidahnya, syariahnya, akhlak. Tuan-tuan dapatkan di sana nanti.
Dan saya mengharapkan sangat tuan-tuan ya, kepada mereka yang nak mewakafkan sisi keluarga tuan-tuan, mewakafkan sisi keluarga, anak, isteri, adik, abang dan kakak, tuan-tuan dapatkan sini, catatkan nama-nama mereka tuan-tuan. Hari ini juga kita wakafkan sesuatu yang terbaik untuk ibu dan ayah, adik, abang dan kakak yang telah pergi. Tuan-tuan dapatkan borang ini di hujung sana tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Saya nak simpulkan tuan. Yang pertama, marilah kita mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, saya dan tuan-tuan telah diberi semua peralatan, tuan-tuan telah diberi semua masa, tuan-tuan telah diberi semua facilities, tuan-tuan telah diberi semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi mukmin yang baik. Marilah kita menjadi mukmin yang baik, mati dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akhirnya tuan-tuan insya-Allah tuan-tuan berzakatlah, berwakaflah, wakaflah. Dia ada table di luar di sana tuan-tuan, untuk wakaf satu keluarga, tuan-tuan boleh wakaf satu keluarga, untuk wakaf cara diri-diri, cara retail cara-cara retail tuan-tuan boleh dapatkan kat sini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini mendapat restu dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat daripada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.